Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuhan Pengerusi dan adik-adik Jabatan Kuasa Islam, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini diizinkannya kita untuk berada di dalam majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya untuk kita gunakan dalam hidup kita ini. Kerana hidup ini mesti ada ilmu. Apa yang kita buat mesti dengan ilmu. Nak semayang, nak ada ilmu semayang. Nak kahwin, nak ada ilmu perkahwinan. Nak berniaga, nak ada ilmu perniagaan. Nak berkebun, kena ada ilmu perkebunan. Nak berikan, kena ada ilmu perikanan. Semua dengan ilmu. Ilmu itu untuk diamalkan. Untuk nak tahu je. Nak diamalkan. Kalau dia tahu je tapi tak amalkan, macam pokok tak berbuah. Ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok tak ada buah. Apa guna pokok tu? Pokok tak buah apa guna? Tembang, bakar, itu guna. Itulah siapa ada ilmu tapi tak amalkan. Kadang-kadang kita kabur hal tu, tahu je, tak nak buat. Yang paling banyak ilmu iblis. Apa yang dia tak tahu, dia tahu. Tapi dia suruh tunduk pada Adam, kita nak tunduk. Dia pun tak tahu dia mesti tunduk tu. Tapi tak nak amal. Lepas tu dia turun jadi kafir. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu
illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami perintahkan malaikat-malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud illa iblis, melainkan iblis tak nak sujud. Kenapa tak nak? Aba wastakbar, dia ingkar lagi tak betul. Terus jadi kafir, wa kana minal kafirin. Dia bukan tak tahu, tapi saja. Dia begitulah. Kita ada ilmu, hendaklah diamalkan. Kerana bila kita amalkan ilmu yang kita tahu, Allah akan bagi dia ilmu-ilmu yang lain. Man amila bima ilma warasahu Allahul ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan satu ilmu, Allah akan wariskan baginya ilmu-ilmu yang lain yang dia tak tahu. Tak payah belajar, dapat saja dia. Cara amalkan ilmu yang tahu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini kita sambung lagi pengajian kita tentang akidah, tentang rukun iman. Kita dah belajar jadual tu. Rukun iman 6 perkara. Siapa tahu apa yang katakan? Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan Rasul. Ketiga, percayakan malaikat. Keempat, percayakan kitab. Kelima, percayakan hari kemudian. Keenam, percayakan qadar dan qadar. 6 rukun iman tu. Kita dah bicara 2. Kita bicara tentang Allah, sifat-sifatnya dah beda. Dah berwujud sampai kaunuhu mutakalliman. Dah habis belum? Dah habis Ya Allah. Rasul pun dah habis. 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Sudah kita baca ni. Belum sudah ni. Bukan belum sebelum mula sudah. Tinggal 4 lagi. 2 dah habis. Tinggal 4 lagi, apa yang belum? Tadi dah saya cover rukun iman ada 6. 2 dah. Allah dan Rasul dah. Apa yang belum lagi? Ya Allah, tidak lagi. Payah. Petinggi mikir pun. 4 lagi belum apa? Yang pertama malaikat. Yang kedua apa? Kitab. Yang ketiga apa lagi? Hari kemudian kiamat. Dan yang keempat qadar dan qadar. Kita akan bicara malam ni kalau boleh nak dihabiskan. 4 ya. Allah dah tahu sifat yang wajib ada 20, mustahil ada 20, 1 yang harus. Dah kamu dah? Dah tahu belum? Dah tahu lah. Siapa tak tahu mana dia tuang lah tu. Kata ilmu tentang akidah jangan tuang. Bila ada kena datang. Kecuali ada musuh yang dibenarkan oleh syarak. Sifat yang wajib dah tahu. Sifat yang mustahil dah tahu. Sifat yang harus pun dah tahu. Itu Allah. Nabi pun dah tahu. Yang wajib ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Wajib. Mesti ada. Lawannya yang mustahil apa? Apa lawan? Lawan siddiq, dusta. Lawan amanah, khianat. Lawan apa? Tabligh, menyembunyikan. Lawan fatanah, bingung, bodoh. Dah tahu dah. Yang harus dah tahu juga. Sifat seperti manusia biasa. Makan, dia makan, kita makan, dia makan, kita pun makan. Kita kahwin, dia pun kahwin. Kita beranak, dia pun beranak juga. Kita sakit, dia pun sakit. Akhirnya kita mati, dia pun juga mati. Sama, ikut macam manusia juga. Itu Rasul, dah habis. Malam ni kita cerita tentang malaikat. Dengar elok. Ini akidah ni tau. Kalau tak tahu esok, siap. Dipukul di malaikat apa? Muka nakir. Jadi nak tahu. Malaikat tu bilangannya tak terkira di kita. Banyak benar. Ada, mesti ada. Ada tak ada malaikat? Ada ke tak ada malaikat? Mana? Tunjuk. Mana? Jaka, ada tak malaikat? Mana? Mengapa apa tak nampak? Kerana dia makhluk yang ghaib. Itu di antara orang beriman tu percaya dengan benda-benda yang ghaib. Itu malaikat. Banyaknya tak terhingga bilangannya. Tak tahu kita banyak bilangannya.
Kemudian Allah jadikan malaikat itu daripada siapa? Daripada apa? Ya, manusia Allah jadikan daripada tanah. Jin Allah tadi jadikan daripada api. Malaikat Allah jadikan daripada apa? Daripada cahaya, nur. Allah jadikan malaikat daripada nur, cahaya. Dia tak berbentuk, fiziknya tak tentu. Ada yang menyerupai badan besar. Jibril ada 600 sayapnya. Jadi tak tentu. Dia boleh menyerupai siapa saja. Dia boleh menyerupai manusia. Yang dia tak boleh menyerupai hanya Rasulullah saja. Dia boleh menyerupai Zul. Dia boleh menyerupai Jakar. Dia boleh menyerupai Lan. Dia boleh menyerupai Ibrahim. Boleh tak? Boleh ya. Itu malaikat. Dia buat daripada cahaya. Ya, kemudian dia itu pula tak erti nak derhaka kepada Allah SWT. Dia buat apa saja yang diperintahkan oleh Allah Taala. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka itu tak pernah derhaka dengan Allah Taala. Dia Allah jadikan makhluknya sentiasa taat kepada perintah Allah. Perintah Allah ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa saja yang Allah suruh buatnya. Nah, ya. Kemudian dia tak ada kahwin. Bila dia tak kahwin, tak ada anak lah. Dia tak berkembang. Kalau manusia kahwin dapat anak, bila berkembang. Dia tak ada kahwin. Tak ada makan, tak ada minum. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Ya. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Tidak makan dan tidak minum. Tak tidur pun. Sentiasa jaga. Yang kamu tidur siapa? Yang kamu tidur siapa? Kita tengah ngaji tidur, tengah semayang tidur. Ada dah lepas subuh tidur. Tengah semayang tu, tengah wirid tu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ada tak apa tu? Itu kita malaikat tak ada tidur. Dia tak pernah derhaka dengan Allah Taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia mengerjakan apa saja yang Allah perintah kepadanya. Tuan-tuan, kita ni kena yakin dua cara. Yang pertama, yakin malaikat itu makhluk yang sangat taat kepada Allah Taala. Yang pertama, yakin tu bilangan tak terbilang di kita. Kemudian ada juga kita kena faham, wajib tahu nama-namanya secara satu persatu. Yang wajib kita tahu nama-nama malaikat itu ada 10. Ingat ni. Kalau tak tahu tak lulus lagi pertuanya. Yang pertama namanya Jibril. Bukan Jibril ya, Jibril. Orang Melayu kata Jibril. Namanya apa yang pertama? Jibril. Yang kedua Mikail atau Dail ya, Mikail. Yang tiga Israfil. Yang empat Izrail. Yang kelima namanya Munkar. Yang keenam namanya Nakir. Bukan Nakir ya, Nakir. Yang ketujuh namanya Raqib. Yang ke-8 namanya Atid. Yang ke-9 namanya Ridwan. Yang ke-10 namanya Malik. Boleh hafal kita ni? Boleh hafal kita 10 ni? Wajib tahu. Sampai tak tahu dosa. Ya, kena hafal tu. Yang pertama siapa namanya? Jibril. Apa kerja Jibril? Memberi wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu kerja Jibril. Tak ada kerja lain, bagi berita aja. Dia bagi berita kepada nabi-nabi, bagi berita kepada rasul-rasul. Itu dah memberi wahyu. Itu kerja itu aja. Allah tugaskan dia itu. Yang kedua apa? Mikail. Sebut Mikail. Kerjanya apa? Memberi rezeki. Kerjanya ialah memberi rezeki kepada manusia. Macam mana dia bagi rezeki? Datang pagi-pagi buat nasi lemak, jakan semua. Betul kan? Esoknya pergi bagi buat mi goreng, natan mi goreng. Betul kan? Itu cara dia memberi rezeki. Macam mana caranya? Diturunnya hujan. Bila turun hujan apa jadi bertanah? Subur dah tanah tu. Kita pun usahalah tanam jagung, tanam gandum, tanam padi.
Betul? Dapat makan tak? Nah, itu kerja Mikail ya, memberi rezeki kepada makhluk. Pada makhluk yang memerlukan makan minum lah ya. Itu Mikail. Yang ketiga Israfil. Apa kerja Israfil? Meniup sangkakala. Dekat nak kiamat tu dia akan tiup sangkakala. Israfil. Yang keempat namanya Izrail. Sebab betul-betul Izrail. Jangan Israel, itu nama negeri, nama negara. Ni Ain Zai, Ra Alif, Hamzah Ya Lam. Izrail. Sebut lagi sekali. Izrail. Sekali lagi, one more time. Jangan is ya, is. Ain. Izrail. Kerjanya apa? Menyabut nyawa. Dia kerjanya nyabut nyawa. Apa yang nyawa cabutnya? Orang menyawa cabutnya, binatang menyawa cabutnya, jin menyawa cabutnya, malaikat ada nyawa cabutnya, pokok ada nyawa cabutnya, ikan ada nyawa cabutnya, burung ada nyawa cabutnya, kuman ada nyawa cabutnya. Itu kerja dia mencabut nyawanya, mencabut nyawa siapa? Apa nama tadi? Izrail. Yang nombor 4 ya. Betul itu nombor kata dia. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Betul nombor ya. Yang kelima namanya Munkar. Munkar. Apa kerja Munkar? Menanya dan memukul orang dalam kubur. Menanya, kalau tak boleh jawab dipukul. Itu namanya Munkar. 3 langkah aja dia mengantar kita kubur tu balik tu. Dah datang Munkar nanya. Nanya soalan. Apa soalan tanya? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? 6 soalan je bukan banyak. Dah ada 6 soalan bocor lah tu. Kita dah tahu soalan tu. Itu namanya Munkar. Yang keenam namanya Nakir. Sebut Nakir. Kenangkir ya. Orang lain sebut Munkar Nakir. Salah Nakir tak betul tu. Nakir. Kalau Nakir ni Nakir. Ngenang. Ya, Munkar, Nakir. Dia menolong, dia siapa kerja dengan Munkar. Nakir itu siapa je kerja dengan Munkar. Kalau Munkar nanya, Maya tak boleh jawab, Nakir mukul. Kalau Nakir nanya, Maya tak boleh jawab, Munkar mukul. Faham kan? Dia gila-gila. Siapa nanya, yang soalan lagi tu mukul. Itu Munkar dan Nakir. Menanya dan memukul atau menyiksa orang yang dalam kubur. Tenang. Yang enam kan? Yang enam dah. Betul. Yang ketujuh. Rotib. Rotib apa kerjanya? Menulis kebaikan. Menulis apa saja kebaikan kita buat ditulisnya. Tadi semayang tulisnya. Tadi yang beruduk tulisnya. Ada yang serta kepada masjid kepada surau tulisnya. Yang minta aurat tu tulisnya. Yang berzikir tu tulisnya. Semua tulisnya. Siapa nulisnya? Rotib. Lagi apa? Yang keenam? Yang keenam kan? Yang ke-8. Yang ke-8 apa? Atid. Ain ta ya dal. Atid. Atid apa katanya? Menulis kejahatan. Nah, dia menyemua kain ketang dada tulisnya. Ya, ada yang ambil nombor ekor tulisnya. Ada yang mencuri royan tulisnya. Siapa nulisnya? Atid nulisnya. Nah, lagi orang ngumpat tulisnya. Orang hasad rezeki tulisnya. Itu kerja Atid. Nulis kejahatan manusia. Yang ke-9 Ridwan. Apa kerja Ridwan? Menjaga syurga. Dia menjaga syurga. Dia, ya. Nak masuk syurga kena melalui dia dulu. Namanya Ridwan. Yang ke-10 namanya apa? Malik. Bukan Malik no. Malik. Apa kerja Malik? Apa kerja Malik? Menunggu neraka. Dia nunggu neraka. Ridwan tu senyum je selalu. Pasal orang dalam syurga tu semua nak belakang. Jadi dia senyum je. Malik.
Jangan balik. Masalah macam ni. Geram macam ni ya. Ada dia nengok pada seksi lelaki. Di Malik wajahnya. Jadi ingat 10 ni. Apa ni? Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israel, yang kelima Raqib, yang keenam yang keempat Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Raqib, yang ke-8 Atid, yang 9 Ridwan, yang 10 Malik. Itu 10 malaikat tu. Hafal ni. Kalau tak hafal tak sah perdoanya. Berdosa kalau tak hafal. Kita kena hafal. Selain daripada itu ada malaikat yang kerja khas lain. Ada malaikat yang kerjanya memelihara manusia. Namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Dia memelihara manusia. Daripada sebarang bahaya. Kecuali yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz, sudah ditakdir kamu itu, itu tak ada pelari. Betul? Dia pelari kita daripada sebarang bahaya. Itu malaikat hafazah nama. Seperti malaikat pemelihara. Selain itu kena yakin bahawa malaikat itu ada yang kerja menanggung arah. Nanggung arah itu. Arah itu kita tumbang. Arah itu apa? Apa benda arah itu tuan-tuan? Lindungan di padang mahsyar. Yang tidak ada lindungan melainkan lindungan aras Allah. Ada yang kerja yang megang aras itu, menanggung tu, dia menahan aras itu jangan pergi jatuh, jangan terhubung. Sekarang ni ada 4 orang malaikat tu menanggung aras. Bila dah kiamat tu 4 orang lagi. Semua berapa? Ya Allah, 4 campur 4 berapa? 8. Bila saya tanya jawab. 8 yang kiamat tu 8 yang menanggung aras. Itu nama malaikat ya. Alright, itu rukun iman yang ketiga ya. Percayakan malaikat. Percaya dah malaikat? Percaya. Malaikat tu boleh tak menyerupai manusia? Boleh. Dia boleh menyerupai siapa saja. Kecuali dia tak boleh menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain boleh. Malaikat. Habis, malaikat cukup. Kalau apa tu, maknanya selesai Al-Quran. Yang itu, bab malaikat. Yang keempat, percayakan kitab. Apa kitab? Ini kitab kan? Kitab Yasin. Ini kan? Apa kitab? Peraturan-peraturan yang didatangkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Ada terdapat dalam kitab-kitab tu. Saya tu, kena yakin tau. Semua kitab ada berapa? Kuis perdana malam ni. Semua kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul semuanya ada berapa? Allah. Berapa? Dah soalan tak jawab. Jangan nak tulis pertanyaan itu. Berapa semuanya kali? 114. Tengok lalu. Berapa? 114. Cakap putih berapa? 140. 140. 114. Yang berjenamanya ada 4. Yang tak berjenama risalah-risalah helayan itu ada 110. Dengar lalu. Yang helayan nama ada berapa? 110. Yang ada jenama ada 4. Jadi 110 campur 4 kawan? 114 ya. Dibagi helayan tu, dibagi 10 kitab kepada Nabi Adam. 10 kepada Nabi Adam. 50 kitab dibagi kepada Nabi Sis. Nabi Syis. Nabi Syis. Shin ya. Syis. Nabi Syis. 50. 40 kitab dibagi kepada Nabi Idris. Dah berapa? Dah berapa? 100. 10 kitab dibagi kepada Nabi Ibrahim AS. Berapa?
sudah tidak tahu ngira pun. Berapa? 110. Bukan tu pun. 10 lagi kitab dibagi kepada Nabi Musa selain daripada Taurat baru 110. Ini pada Nabi Idris ini bukan 80 ya, bukan 40, 30. 30 ya. Ada ulama mengatakan 40, tapi ada yang mengatakan 30. Ya. Sekali lagi. 10 bagi kepada Nabi Adam. Kemudian 50 bagi kepada Nabi Syis. 30 bagi kepada Nabi Idris. Berapa? 90. 10 lagi bagi kepada Nabi Ibrahim. Berapa? 100. 10 lagi bagi kepada Nabi Musa. Berapa? 110. Semuanya dia berapa? 110. Ini kena tahu ni tau. Tapi ada ulama mengatakan yang bagi kepada Nabi Idris itu bukan 30, ada 40. Kalau 40 maknanya pada Nabi Syekh tu bukan 50, 40 je. Macam tu ya. Jadi itu perselisihan ulama. Tapi totalnya 114 juga. Totalnya mesti 114 juga ya. Kemudian 4 ada jenama. 4 yang ada suhuf, ada bukunya. Yang pertama bagi kepada Nabi Musa namanya Taurah. Sebut Taurah. Bukan Taurat, Taurah. Ta marbutah tu bila diwakaf jadi Taurah. Jangan Taurat, tak betul ya? Kemudian dia bagi kepada Nabi Isa satu juga. Ada nama satu, namanya apa? Bagi kepada Nabi Isa apa namanya? Ya Allah, apa namanya? Injil. Bagi kepada Nabi Isa itu Injil. Kemudian satu lagi dibagi kepada Nabi Daud. Namanya apa? Nabi Daud apa? Zabur. Dan satu lagi dibagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Al-Quranul Karim. Ya, 4. Jadi semua ada berapa? Semua sekali tadi. 114. 10 kepada Nabi Adam, 50 kepada Nabi Syekh, 30 kepada Nabi Idris, lagi 10 kepada Nabi Ibrahim, 10 kepada Nabi Musa. Ada 110. 4 apa? Taurat atau Taurah, Injil, lagi Zabur, Al-Quran Karim. 110 campur 4 berapa? 114. Itu percaya kita. Cuma yang wajib belajar Quran saja. Yang lain tak wajib belajar ya. Yang bekerja benar. Nak pandai tu nak pergi Jerusalem, nak belajar Injil, jangan kata. Quran tak boleh belajar. Quran kena belajar betul-betul. Belajar apa? Belajar membacanya. Belajar maknanya, belajar tafsirnya. Kalau tahu semua tu, kena belajar pula apa? Mengamalkannya, kena yakin dan mengamalkannya. Dan amal tu kena diperjuangkan Quran tu dalam hidup kita. Kena baca betul. Quran kena sebut betul. Lain tak apa? Kena baca elok-elok, ikut tajwidnya. Dan Quran dari tajwid. Jangan main tam gitu aja. Ya. Sebab itu dia dalam sembahyang tu ada rukun qauli. Ada rukun qauli tak? Rukun sebutan. Kena sebut betul-betul. Jangan salah sebut. Kadang-kadang mula-mula ada salah tu. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Eknya. Betulnya apa? Ekak. Betul ekak. Ak. Keluangin je. Jangan Allahu akbar. Salah. Dia nak ak. Angin keluar ya. Allahu akbar. Alif dia tak A. Alif kaf dia tak ak. Allahu akbar. Jangan ek. Kena betul tu. Kalau dia buat salah lah, tak buat salah, tak kira lah ya. Itu Quran, kena baca betul-betul. Kena faham. Kena yakin. Kena beriman dengannya. Dan kena amalkan dalam hidup kita. Itu percaya kita. Itu nombor berapa?
Empat. Yang kelima, percayakan hari kemudian, hari kiamat. Hari kiamat ada dah? Akan berlaku dah? Tuan-tuan dan puan, hari kiamat akan berlaku ke dah? Akan berlaku, ya. Kira semua akan mati. Dia bermula dengan mati. Ya. Cuma tanda-tandanya banyak. Ada tanda besar, ada tanda kecil. Tapi saya akan mati lain apa namanya? Detailkan yang lain-lain. Tapi tahu hari itu hari kiamat. Kena yakin bahawa kita ni semua akan menempuh hari kiamat. Tak ada seorang pun yang akan menangkat dunia. Tak ada seorang yang akan hidup selama-lamanya. Mesti akan mati. Bila mati, berlakulah kiamat baginya. Man mata faqad qamat qiyamati. Faqad qamat qiyamatu. Siapa mati maka berlakulah kiamat katanya. Bila berlakunya? Hanya Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Ada 10 perkara lain kali cerita itu, ya. 10 perkara yang menjadi rahsia. Hanya Allah yang tahu, yang lain tak tahu. Jadi kita ni akan menempuh hari kiamat. Kenapa ada hari kiamat? Supaya dibalas segala tindakan dalam dunia ni. Kalau kita buat baik dalam dunia ni, dibalas dengan kebaikan. Siapa buat jahat, akan dibalas dengan kejahatan. Itu percaya kan? Percaya tak hari kiamat? Siapa tak percaya katakan? Percaya bahawa hari kiamat akan berlaku. Semua akan binasa. Allah kata apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap satu di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang kekal, yang tak binasa, yang tak apa, yang tidak rosak ialah zat Allah Taala. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal ialah wajah Tuhan kamu yang amat agung dan juga amat mulia. Tak ada binasa. Allah tak binasa. Allah tak mati. Yang lain semua mati. Malaikat mati, jin mati, iblis mati, syaitan mati, burung mati, ikan mati, pokok mati, manusia mati, semua mati belakang. Kuman mati. Ya? Kenapa? Kerana semua itu ada nyawa. Semua yang saya sebut itu ada bernyawa. Sebab itu yang ada nyawa mati. Allah kenapa tak mati? Kerana Allah tak memerlukan nyawa. Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah hidup dengan sifatnya Al-Hayyu. Tak pernah tak hidup. Itu Allah. Sifatnya Al-Hayyu. Sentiasa saja hidup. Dulu tak ada dulu. Sebelum dulu lagi dah. Alam ni belum ada, dia dah ada. Alam ni belum ada, dia dah ada. Dia hidup. Itu Allah. Sebab Allah tak mati. Kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah hidup dengan sifatnya Al-Hayyu. Nyawa itu Allah cipta bagi pada manusia, hidup dan manusia. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, hidup dan malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada binatang, hidup dan binatang. Allah cipta nyawa bagi pada jin, hidup dan jin. Allah cipta nyawa bagi pada burung, hidup dan burung. Allah cipta nyawa bagi pada pokok, hidup dan pokok. Tak faham benda ni? Jadi Allah, dia tak ada nyawa. Sebab tu yang bernyawa je yang mati. Apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Yang akhir sekali mati siapa? Yang akhir sekali mati siapa? Siapa? Israel. Apa kerja Israel? Apa kerja Israel? Mencabut nyawa. Itu kerja Israel. Habis cabutnya. Jibril cabutnya nyawa, Mikael cabutnya nyawa, Israfil cabutnya nyawa, Iblis cabutnya nyawa, Setan cabutnya nyawa. Lagi apa? Yang lain dulu manusia tentulah. Joshua cabutnya nyawa. Simon Cowell baru ni dah cabutnya nyawa. Tahu Simon Cowell? America Got Talent tu, jadi hakim tu. Baru dia mati ya. Dia cabut nyawanya. Lagi Ariel Sharon cabut nyawa. Siapa Ariel Sharon? Siapa Ariel Sharon? Perdana Menteri Israel. Cabut nyawa tu ya. Lagi apa? Haji Ibrahim? Dicabut nyawa juga. Belum lagi lah akan cabut nyawa ya. Jakab akan dicabut nyawa juga. Tapi dia lambat lagi ni ya. Agaknya ya. Ya.
Semua akan cabut nyawa. Kerana kita ni semua ada nyawa. Termasuklah malaikat maut. Allah tanya malaikat maut, siapa lagi belum mati wahai malaikatku? Kata malaikat maut, yang belum mati hanya saya dan Allah lah. Lepas tu dia tanya, Allah tanya balik, kamu tak pernah akan dengar nama kullu nafsin za'iqatul maut? Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Diam malaikat maut, tak jawab. Kenapa? Kerana dia tahu ini merupakan perintah Tuhan, suruh dia apa? Suruh dia cabut nyawanya sendiri. Dia aja yang boleh cabut nyawa sendiri. Yang lain tak boleh lah. Ini jangan ngarut. Jangan ngarut cabut nyawa sendiri. Tak boleh. Allah kata apa? Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jangan cabut nyawa sendiri. Tak boleh. Berdosa besar. Jangan sedih. Terus kau jangan lambung. Bingung ni. Kemudian bingung. Kau jangan lambung ni. Hasil lemah dia balik berenang. Entah dia mati. Tapi mereka maut, dia kena cabut nyawa sendiri. Tak boleh ya. Dia pun cabut lah. Punya lah sakit tuan-tuan dan puan. Jerit dia tahu. Aduh. Tahu. Kalau kau tahu macam ni sakit cabut nyawa, tak kusiok mak kau je cabut nyawa. Tahu. Kata nak tahu. Tak kusiok mak kau je cabut nyawa orang. Oh punya mereka maut tu orang mengajar. Itu yang tak siok apa ni. Begitulah. Habis mati belakang. Itu hari kiamat ya. Titik kiamat ni panjang ceritanya. Tapi kena yakin bahawa dunia ni akan musnah, akan hancur. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, last kali apa? Percayakan qadar dan qada. Percayakan qadar dan qada. Ya. Apa qadar dan qada? Qadar artinya apa kata qadar? Ketentuan Allah Ta'ala ya, itu kepada takdir. Allah dah jadikan saya ni saya, itu takdir Allah menentukan itu. Allah jadikan tuan-tuan. Allah jadikan perempuan. Allah jadikan jaka. Allah jadikan tan. Ketentuan dari Allah Ta'ala itu rahsia Allah. Apa saja berlaku pada kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mujurlah kita ni jadi kita. Boleh dah Allah jadikan kita lain dari kita? Boleh dah Allah jadikan kita lain daripada orang? Boleh dah? Boleh dah Allah jadikan kita ni lembu? Boleh dah Allah jadikan kita ni katak? Boleh dah Allah jadikan kita ni babi? Boleh, mujur Allah tak jadi kita ni babi. Ketentuan. Itu namanya qadar, takdir. Ya? Namanya takdir. Qadar. Bila takdir itu berlaku, maka berlakulah qada Allah Ta'ala. Ingat tadi qadar ya, ini qada. Qada tu bila takdir tu diimplementasikan, jadilah qada. Contohlah, tuan-tuan dan puan dah tertulis sebelum jadi lagi dah tertulis bahawa hari ni 7 bulan 3 tahun 2024 tuan-tuan dan puan akan berada di surau Al-Falaq ya. Sudah tulis tu. Ya. Itu namanya takdir. Atau namanya qadar. Namanya apa? Qadar. Sebut qadar. Itu namanya qadar. Bila berlaku betul-betul hari ni berapa bulan? Hari ni berapa bulan? 7 bulan 3 tahun 2024. Berlaku. Maka tuan-tuan dan puan mendatang. Ada tak tuan-tuan dan puan hari ni kerja ni? Ada ke tak ada? Kalau ada, maknanya sudah berlaku dah qada Allah Ta'ala. Artinya implementasi. Tak faham cakap tuan ni. Nak bagi faham kalau ya. Tahu pelaksanaan. Itu berlakulah qada Allah Ta'ala. Dia selari. Apa yang dah tentukan Allah pasti akan berlaku ya. Itu nama qadar dan qada. Patutnya kita syukur bahawa kita yang jadi kita ya. Kita yang jadi kita. Saya yang jadi saya. Syukurlah. Boleh tak saya yang jadi yang lain daripada saya? Boleh tak Allah jadikan saya ni penyanyi pop? Boleh. Penyanyi pop tak ada ngaji orang lain. Apa dah? Nyanyi pop lah. That's the way I like it. Nyanyi apa je kan? Itu kehendak Allah Ta'ala. Allah nakkan saya ni jadi saya. Apa dah? Mujurlah Allah nak jadikan saya ni saya. Kalau dah, boleh jadi yang lain. Boleh dah Allah jadikan kita ni Yahudi. Kalau yang Yahudi apa jadi kita buat sekarang ni? Apa kita buat sekarang ni? Merancang lah macam mana nak bunuh orang Islam.
mujur lah ya. Jadi itulah. Apa saja berlaku pada kita tu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Macam bawa ini Zul pergi ke umrah. Sudah tak ada dia dapat pergi ke Mekah. Alhamdulillah. Bukan semua orang dapat tu. Ada yang tak dapat pergi, dia boleh pergi. Alhamdulillah. Ya. Yang lain bila nak pergi tak tahu dah. Itu ketentuan dari Allah SWT. Kalau time masih dia pergi, dia akan pergi. Ada jalannya. Macam saya jadi ustaz. Ini ketentuan dari Allah lah. Padahal saya bukan ada pendidikan agama, bukan ada kelulusan apa-apa. Saya dulu MCE. Tahu MCE? Bukan MCE pun, School Certificate. School Certificate tu di London tu ceknya tu ada penghasilannya. Tapi boleh jadi ustaz. Minta tauliah bagi dia agama. Ajar silap kan tu, dia main agama, dia agama tu. Bagi disilap bagi. Yang silap tu Allah lah. Itu bagi itu saya ngajar tu. Padahal saya bukan ada kelulusan apa pun. Itu qadar dan qadar. Faham tak? Itu 6 rukun iman. Habis cerita ni. Sebelum kita puasa ni kita faham betul ya. Yang pertama rukun iman, percayakan apa? Ini test sebelum diri. Percayakan Allah. Sebut percayakan Allah. Yang kedua, percayakan Rasul. Yang ketiga, percayakan malaikat. Yang keempat, percayakan kitab-kitab. Yang kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qadar. Cukup pun main enam. Beres. Akan datang tak cerita iman lagi lah. Aku cerita tentang zakat. Macam mana semayang. Macam mana wuduk dan sebagainya. Kalau tak padam lah, kalau padam habis hari ni cukup ni lah. Waktu pun cukup. Dah lebih 8.40 dah. Jam tak nak bunyi dulu, patut bunyi dah. Ini dia orang yang tak bunyi-bunyi. Aja dia ni memang disengap dah. Patutnya biar bunyi, cukup masa bunyi. Saya pun putih lah. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada? Ada siapa-siapa nak tanya? Ya, sila. Jona? Iblis, syaitan dan jin. Ada duit? Tak duit? Ada duit? Dugaan? Perbezaan apa? Iblis, malaikat, iblis ya, iblis, malaikat, setan. Okey. Jin, empatlah. Iblis, syaitan dan jin. Iblis, setan tu jin lah. Iblis tu dari jin. Setan pun dari jin, dia buat dari api. Malaikat dia buat dari cahaya. Dia bukan dari api ya. Setan dari api. Sebab bila ditanya boleh kenapa kamu tak nak tunduk pada Adam? Kenapa kamu tak mana antas juda li Adam? Pasal apa kamu tak nak sujud pada Adam? Apa kata dia? Ana khairun min, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku dari api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Sebab dia tak nak tunduk. Kerana dia jadi daripada api. Sebab itu tuan-tuan, kalau setan tu merasuk kita, mau apa? Ya? Kalau nak marah dah hebat. Nak marah dah hebat. Setan. Apa buat kalau nak marah tu? Ambil air, ambil uduk. Tak adalah marahnya. Kerana air dengan api, apa jadi benda api tu? Padam api tu. Ambil uduk. Tengah berdiri duduk kalau dah marah. Kerana dia datang setan. Setan tu duduk dalam api. Tengah diri duduk. Kalau duduk tak boleh hilang je, barin. Kalau tak hilang juga, pergi ambil uduk. InsyaAllah akan hilang ya. Itu apa dia? Malaikat dari nur, dari cahaya. Malaikat dari cahaya. Jin dari api. Setan tu jin lah.
Syaitan jin, iblis pun jin. Itu dia kata api. Malaikat dalam cahaya. Mana lebih lunak? Api ke cahaya? Cahaya lagi lunak. Okay. Does that answer your question? Okay. Lagi? Yeah. Kita sembahyang Isyak, sunat Isyak, 4 rakaat. Tak bersalah. Kata menyamai dengan Lailatul Qadar. Menyamai dengan Lailatul Qadar. Yeah. Tapi kalau kita buat Lailatul Qadar tu sekarang kita kalau bulan puasa Lailatul Qadar satu kali 80 tahun. 83 tahun. 83 tahun. Ha. Kalau tiap-tiap malam buat tu, Bagus lah. Ya Allah, tiap-tiap malam dapat pahala 83 tahun. Tak ke tak nak? Ada? tapi kata dia buat apa salah. Salah. Dia nak satu salam. Tak ada tayat akhir. Tak ada tayat awal ya. Terus yang 4 rakaat tu satu salam. Jangan dia diselam dengan tayat awal. Ada bila nak buat? Memang tak buat. Sudah buat. Alhamdulillah. Bangga saya dapat murid yang rajin macam dia. Yang lain bila nak buat? Malam ni dah buat. Saja aku semayang sunat Isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Apa tu? Serupa je. Tak ada tahiyat awal. Terus bangkit je. Bila tahiyat, bila 2 rakaat tu terus naik lain. Dapat pahala 83 tahun punya pahala. Tak ke tak nak. Siapa tak nak angkat tangan? Kena nak angkat gambar. Kena orang tak nak. Ustaz, dia sama ke atau macam? Macam Allah. Macam 3 kali. Macam tak Quran. Yang ni? Pada sama tu. Oh, sama macam. Sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Dapat pahala dalam 3 tahun yang pahala. Yang menjanji itu siapa? Allah. Allah yang janji. Siapa Allah tu? Pencipta kita. Tidak kata nak? Mari kepada Allah tu mungkin janji. Ada? Okey, bagus soalan tu. Saya pun bangga kerana dia rajin apa? Dia buat ya, dia rajin tiap malam buat. Alhamdulillah. Lagi. Habis. Dah 5 kali habis tu. Sekian dulu. Saya ucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita keluar dari puasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerana Allah datangkan puasa itu untuk melatih kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang takwa. Bila takwa, barulah dapat keselamatan. Dijamin keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Okey, sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat